بتقوى الله وقد فاز المتقون. Saudara muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini insya-Allah kita sambung sahaja kuliah kita menggunakan Bahrul Mazi jilid yang ke-17. Tuan-tuan sudah buka muka surat 98. Masalah yang ke-80. Masalahnya kubur itu diluaskan Allah dan dilapangkannya bagi hamba yang mukmin yang berbuat amal soleh, dengan sebab ia ingatkan mati dengan sentiasanya pada masa dalam dunia, maka beramal ia dengan sesungguhnya bagi persediaan. Baik, salah satu benda yang wajib kita percaya, yang diceritakan banyak dalam hadis, cerita tentang orang yang beriman ni besok kubur dia lapang. Seperti mana yang kita dah baca pada minggu sudah, fayattasi'alahu madda basar. Orang yang jadi baik, orang beriman, orang elok, orang barak, orang soleh ni dia tak sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur dia jadi lapang. Yang ini semua atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh main logik kita tak boleh main akal kita macam mana. Duk tanya-tanya lagu tu tak boleh. Duk tanya-tanya lagu tu tak boleh. Macam mana Tuhan dibagi lapang kubur. Tak payahlah, kita hanya sami'na wa ata'na. Kita sami'na, kita dengar dan kita percaya. Wa ata'na, dan kemudian kita tahu. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, macam-macam Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan kepada kita ni, semua nak bagi kita ni sami'na wa ata'na. Tak nak mulut ni dipetikan apa Tuhan tu. Contoh baru ni gerhana bulan. Gerhana bulan salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana matahari, gerhana bulan. Saya cerita gerhana matahari. Matahari ni tuan-tuan, tuan tahu kan dia punya jarak jauh matahari dengan bumi. Jarak jauh antara matahari dengan bumi kalau ikut paktasan 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Bayangkan, kita yang 150 juta kilometer daripada matahari ini, kalau tak hujan, dalam musim hujan. Tak dapat kita nak panen-panen. Malaysia ni paling tinggi 37-38 darjah Celsius. Di Mekah 50 darjah Celsius. Itu 150 juta kilometer daripada bumi. Ya, 36 darjah Celsius tuan-tuan. Pakat-pakat pasal mekon semua maju semua keluar. Rumah ni memang setiap bilik ada ikon. Setiap bulan kita bayar bil. Duit ini macam ayam, laju. Sat masuk, sat keluar, sat masuk, sat keluar. Baru semalam masuk gaji, hari ini keluar. Pasal apa? Bil api punya pasal. Pasal apa? Pasal ekor panen. Pasal ekor panen? Pasal matahari. Walaupun cuma 150 juta kilometer. Tuan-tuan bayangkan bagaimana agaknya kalau hampir dengan matahari. Tuan-tuan bayangkan neraka lagi dah panas daripada ya. Api yang ada di muka bumi ni, kita katalah matahari ni paling panas lah. Pasal apa? 150 juta. Walaupun dia jauh daripada kita 150 juta kilometer, kita tetap rasa panas. Apatah lagi kalau kita duduk dekat dengan dia. Tu pun tak dapat nak menyamai api neraka jahannam. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, apa yang Tuhan buat kepada kita ni, gerhana bulan, gerhana matahari, semua nak suruh kita ni bagi tunduk pada Allah. Sami'na wa ata'na. Bila dah jadi orang yang sami'na wa ata'na, kita kunci mulut kita. Bila Tuhan kata, bila Nabi kata fayattasi'alahu madda basari,
dilapangkan umur orang yang beriman. Sampai kita tahu, kita dengar wa ata'na, kita tahu. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa pula, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Adapun laki-laki dan laki, adapun pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangan mereka. Sami'na wa ata'na, kita tahu. Pedulikan apa orang kata, yang penting apa Tuhan kata. Dan dah tentulah apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat tu ada hikmah, ada baik. Allah Ta'ala tak akan suruh kita buat lah ultimately keputusan dia jadi tak elok, jadi buruk, tidak. Semua yang Allah Ta'ala suruh buat tu ultimately keputusannya garanti bagus. Semalam saya cerita di Masjid Panglima Kinta di Ipoh. Saya kata orang tu sibuk sekarang ni sembang pasal ISIS. Tuan-tuan, ISIS ni apa? Kalau kita tengok tuan-tuan, rupanya ISIS ni ada yang betul-betul memang ikut sistem Islam, daulah Islam. Ada yang ISIS created by Amerika. Jangan kita terpedaya. Yang tuan-tuan duk tengok mereka duk sembelih orang, yang tuan-tuan duk tengok mereka duk pakai jenso sembelih orang apa semua. No. Itu created by CIA. Tujuan nak bertimbung. Mereka alihkan pandangan. Kononnya mereka tak mau daulah Islamiah dibangun. Mereka tak mau daulah khilafah Islamiah dibangun. Pasal apa? Mereka pernah menghadapi zaman lampau, ketika mana zaman khilafah Islamiah, Umayyah, Abbasiyah, Osmaniyah, mereka berada dalam keadaan kegelapan. Di Eropah berada dalam kegelapan. Belajar, baca buku sejarah zaman Renaissance. Zaman Renaissance tu zaman kegelapan Eropah. Bila Islam bangun, mereka mesti jatuh. So mereka cuba alam benda ni daripada kamu. Bila mereka tengok satu grup ISIS, bahkan satu dunia boleh kata umat Islam menyokong dia, maka dia lobby mengatakan ISIS ni jahat. Dia buat filem, dia buat macam-macam tayangan. Yang baru-baru ni saya tengok dalam ada satu sahabat hantar kat saya, rupanya yang mereka sembelih-sembelih tu semua dalam produksi filem. Macam mana tuan-tuan tengok mereka buat filem Hollywood, Avatar, filem Batman, filem Spiderman, filem apa semua dan sebagainya. Semua tu dalam set produksi, belakangnya layar hijau. Semua yang hijau. Konon-konon mereka sembelih. Itu sebab orang yang sembelih itu dalam ISIS tu, kononnya mereka buat tu, mana ada kita tengok muka dia, semua selubung dan tutup muka, kemudian dia terus sembelih. Macam mana dalam filem tu mereka boleh buat macam real? Macam tu juga mereka boleh buat. Rupa-rupanya mereka dalam set produksi, belakangnya ada layar hijau. Tapi bila masuk, bila dah jadi filem, bila dah jadi video, nampak macam dia padang pasir perkampungan orang Arab kampung ini. Ini created by Amerika. Saya baca baru-baru ni video penjelasan sebenar tentang ISIS. Mereka ambil gambar, pikirnya soal temu ramah. Sebab ISIS ni berada di Iraq pun ada, di Syria pun ada. Mereka melaksanakan hukum hudud di situ. Dia kata subhanallah wallahi, sejak hudud ini dijalankan di tempat kami, 90% jenayah berkurang. Sebab mereka cukup takut dengan pelaksanaan hukum hudud. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Memang sungguh ada yang saya tengok dalam YouTube tu, dalam gambar tu, dalam video tu, orang kena pancung kepala. Tapi memang ada sadaran dalam hadis. Dia ditangkap kerana dia mengamalkan ilmu sihir. Sahirun, ilmu sihir. Memang dalam hadis ada disebut orang yang mengamalkan ilmu sihir, tok dukun apa semua ni, mereka pancung dengan pedang. Dan mereka tunjuklah pancung dengan pedang tu di khalayak ramai. Memang Nabi suruh buat benda tu di khalayak ramai. Tapi kita ni kerana kita ni tak tengok hadis dulu. Betul ke hadis ada apa yang ni? Tapi kita ni pakai dulu. Mereka kata benda tu tak betul, benda tu tak. Akhirnya tuan-tuan,
Yang tenggelam hukum Allah Ta'ala ni tak diperkatakan, tetapi yang lebih diwawarkan tentang kejahatan, pengalasan ISIS apa semua dan sebagainya. Nampak? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Baik. Dari segi perundaan wallahu a'lam, tapi dari segi hukum kita nampak depa cuba nak teli macam mana yang Nabi buat. Apa yang tuan-tuan dengar gambaran bahawa ISIS tu macam ni apa semua, jaga-jaga. Kemungkinan itu adalah created by Amerika. Sebab law ni ISIS terbahagi kepada dua. Ada yang ciptaan Amerika, ada yang original memang Islam punya. Kalau Islam, dia tak ada lah sampai ke tahap pakai jekso bunuh orang tak ada. Yang ni dah tentu Amerika. Yang bunuh dengan tiba-tiba dan bunuh orang dan sebagainya itu. Ya betul, kita tengok YouTube video dan sebagainya tu, memang dia bunuh, tembak terus di kepala dan sebagainya. Islam tak suruh sampai tahap macam tu. Itu yang saya kata, kemungkinan yang ni satu side lagi yang mana dicipta oleh propaganda CIA dan sebagainya. Baik muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dilapangkan kuburnya dan diluahkan bagi mukmin yang soleh itu, lazim i'tikadkan dan percayakan demikian itu dengan sebab ada sahih, ada hadis yang salihah. Kita wajib percaya sebab ada hadis yang sebut bayat tasi'ala umad dabasari, diluahkan kubur itu seluas-luas mata pemandangan. Cuma macam mana Allah Ta'ala buat lagu tu, macam mana Tuhan buat, pulang ke Allah Ta'ala. Bukan kuasa kita nak pertikaikan Allah Ta'ala. Biar pilih ke Allah Ta'ala tu buat macam mana kubur tu jadi lapang. Jangan sampai ke tahap kita jadi sesetengah orang dia pergi ukur batu nisan, kata kubur jadi lapang. Kalau kubur lapang mesti batu nisan bergerak sekali. Duk fikir lagu tu, duk fikir lagu tu. Biar pergi ke Allah lah. Innallaha bikulli syai'in qadir. Tuhan tu Maha Kuasa, dah tentulah dia boleh buat apa saja yang dia nak. Tuan, contoh paling ketara kisah Ashabul Kahfi. Tuan tahu kisah Ashabul Kahfi lagu mana? Ni, apabila 7 orang pemuda yang kebanyakan di kalangan mereka ni merupakan menteri-menteri kepada satu orang raja, Da'yanus. Da'yanus ni zalimnya sampai ke tahap suruh rakyat dia sembah dia macam Fir'aun. 7 menteri ni tak suruh. Siapa pula tak sembah dia, mati kena bunuh. Akhirnya dia larikan diri sampai ke satu gua. Gua tu terletak di mana? Di Jordan, di Amman, tempat saya mengajar, tempat saya mengaji dulu. Sampai kat situ depa duk pasang melantu. Bangkit, tengok ni, rambut panjang, kuku panjang. Apa? Depa tak tahu depa dah tidur berapa lama. Sebenarnya mereka dah tidur 309 tahun. Logik tak logik? Orang boleh tidur dalam keadaan tak makan, tak minum dalam keadaan 309 tahun. Ikut sains, dia kata apa? Seminggu kita tak masuk apa-apa makanan atau minuman, kita mati. Tapi Tuhan boleh buktikan 309 tahun tidur dalam keadaan lama tu, makan tak masuk, minum setitik air pun tak masuk. Mereka tahu yang mereka ni dah hidup lama. Mereka tahu dah bahawa mereka tidur 309 tahun. Masa tidak salah seorang daripada mereka bangkit untuk pergi beli roti. Dia bayar pakai duit lama. Tengok tokai kedai tu tak terima duit tu. Ini duit ni tak laku dah. Ni duit ni tahun berapa ni? Tahun 300 tahun dulu ni. Terkejut dia. Terkejut lah pasal apa duit ni tak laku. Saya kata benda ni tak laku sebab ya wujud pada 300 tahun yang dulu. Tahun lah tak pakai dah duit ni. Maka dia tanya, lah ni tahun berapa? Dia kata tahun-tahun sekian-sekian. Raja dia siapa? Raja dia sekian-sekian. Raja kami ni raja yang beriman. Sudah. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian, balik semula ke gua. Cerita dengan kawan lebih kurang, tak lama lepas tu dia tertidur balik. Tertidur tu tidur terus. Allah Ta'ala matikan dia. Kita nak abang apa tuan-tuan? Apa penjelasan sampai 309 tahun? Yang ini sains surrender.
Tuhan nak menunjukkan bahawa inilah beza antara Allah dan manusia. Wahyu dan juga akal. Manusia akal dia limited. Wahyu unlimited, tak terbatas. Maknanya Tuhan ni boleh buat apa saja yang dia mau. Sampai ke satu tahap kita langsung pun tak boleh. Otak kita langsung tak boleh terima dah. Kenapa sampai tahap macam ni? 309 tahun menunjukkan Tuhan tu maha hebat, tuan-tuan. Sampai kalau sains surrender, tak boleh nak jelaskan dengan fakta apa semua dan sebagainya. Baik, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Sebab itulah bagaimana Nabi bagi tahu fayatasi'alahu madda basari, kubur jadi lapang seluas-luasnya. Ini pun biar pergi ke Allah Ta'ala. Dia boleh buat apa saja, biarlah Allah Ta'ala boleh. Biarlah kita biarkan saja Allah Ta'ala buat dari mana. Kita sebagai hamba-Nya, apa dia kata tu kita patuh, apa dia suruh tu kita ikut. Baik, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Adapun ayat mukmin yang soleh itu menjadi luas dan lapang kubur kerana sepotong hadis yang akan datang lagi. Ada menunjukkan orang yang tiada solat itu kena himpit kuburnya. Maka hadis itu telah disabdakan Nabi begini bunyi. Sekali lagi kita akan baca pula bagaimana pula kalau mayat tu mayat yang tak beriman masuk dalam kubur ni himpit dia tuan. Faya ta'imu alai. Bersedaginglah kamu, Tuhan perintahkan kubur ni. Kubur ni dengan manusia ni jadi macam daging. Maksudnya apa? Berhimpit. Allah Rabbi tawar. Baik. Wa idza dufina al-'abdul fajir awil kafir faqala lahu al-qawl la marhaban wa la ahlan ama in kunta la abghada man yamshi 'ala dhahri ilay fa iswalituka al-yawm wa sirta ilay wa satara sami'i bika. Dan apabila ditanam seorang hamba Allah yang jahat dan suka berbuat maksiat dalam dunia, dia mula cerita tak baik. Yang tadi cerita bagus. Wa idza dufinal abdul mu'min, apabila dimasukkan mayat orang yang beriman dalam kubur. Kubur ni welcome kita. Minggu lepas kita cerita dah. Kubur ni welcome kita. Welcome ahlan wa marhaban. Selamat datang. Kubur pula ditengok kita, dia kenal kita. Ama in kunta la ahabba man yamshi ala dhahri ilai. Bukankah hang dulu orang yang sangat-sangat aku suka? Allahu Akbar. Bumi ni perhati kita kan. Kita dah ceritakan dulu. Bumi ni besok dia akan jadi saksi kepada Allah. Salah satu witnesses Allah. Tangan kita, kaki kita dan bumi. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan apa yang Allah Ta'ala, apa yang terjadi pada diri dia, apa yang terjadi di atas dia. Kita berdiri atas dia, berjalan atas dia, kayu bersikat atas dia, pandu kereta atas dia, beramal bekerja atas dia. Begitu jugalah kubur ni besok. Kubur ni maksudnya bumi. Bumi ni akan remind balik apa yang kita buat atas bumi dulu. Ama in kunta la ahabba man yamshi ala zahri ilai. Bukankah ang dulu orang yang sehabis-habis baik? Jangan baklah tuan-tuan pun. Tuan-tuan rajin apa? Tuan-tuan rajin mengaji. Jangan bak kita rajin mengaji. Oi, ang dulu rajin mengaji. Oi, ang dulu rajin kuliah. Oi, ang dulu rajin zikir. Oi, ang dulu tak kira apa duit hang sedekah merata. Dia akan apa? Begitu jugalah kalau sekiranya manusia tu jenis jahat kelakuan dia kata. Dia kata apa? Ama in kunta la aghdaba alai. Ama in kunta la aghdaba man yamshi ala dhahri ilai. Bukankah hang ni dulu orang yang sangat-sangat aku benci? Dia tahu, dia remind balik apa yang kita buat, apa yang manusia buat atas dia. Duk putih rasuah merata. Kan? Saya ada cerita satu tempat saya tu ada satu orang polis. Tak maaf lah. Bukan semua polis lagu. Bukan semua polis lagu. Tapi alhamdulillah dia bagus dah. Dia ikut kuliah saya merata. Dia ikut kuliah saya.
Dia duduk di kampung. Kalau kuliah saya belah kampung tu, dia follow. Alhamdulillah, berubah. Orang panggil dia, nama dia tak sebenar lah, Mat Skupang. Bukan nama yang sebenar, Mat Skupang. Nama sebenar dia lain. Jadi saya tanya, apa saya apa? Dia jadi Skupang. Orang panggil Skupang. Semua orang kenal dia. Sampai orang gelak dia Mat Skupang. Dia kata punca dia bila dia buat Roblox. Ya. Bila buat Roblox, tak nak siapa-siapa yang rotek mati, siapa-siapa yang lesen tak ada. Buat semua. Bukan semua macam tu, tapi ada jenis-jenis macam ni bagi rosak pasukan. Dia kata, nak susah kan nak senang? Oh, dia bagi choices. Nak susah kan nak senang? Kalau nak susah, okey, sama. Tapi kalau nak senang, berapa ada? Jadi saya dah tak ada. 50 tak ada. Tak ada. Ni dia cerita sini. 30 tak ada. 20 tak ada. 10 tak ada. Tak ada. Berapa kat poket hang? 5 kupang. Bagi dia. Jadi juga. Itu yang gelap 4 kupang. Berapa hang ada? Dia kata 5 kupang. 5 kupang menjadi la ilaha illallah. Dia mengaku depan saya, tapi ustaz tu dulu nak cerita, lah ni alhamdulillah saya sejak dulu ikut kuliah ni alhamdulillah, tapi bila kenang balik cerita lama ustaz, orang tak benci yang hidup saya dulu. Saya nak abang betul dekat ustaz. Dia kata saya perempuan saya suka, dan mana saya dulu cukup sok pergi tempat-tempat pelacur. Dia cerita apa bangsa saya dapat. Yang kata minum apa semua ni, minuman keras ni, tu semua dalam poket saya ustaz. Bila orang duk sembah Heineken, Tiger, Carlsberg, tu semua dah rasa. Judi, apa jenis permainan judi dia tak erti, semua tak. Kasino, main pakau, main drop, main judi lomba kuda, apa semua. Subhanallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah berubah bini 4. Betul ustaz, dia kata saya bini 4 dan start saya bernikah kali yang keempat. Saya menikah keempat tu bini yang keempat. Bini yang lain pun ada. Bukan dia bernikah kali yang keempat, memang dia bini keempat. Start daripada saya berbini 4 tu, saya mula berubah. Betul ke bang? Dia kata betul. Oh, kalau macam tu saya nak ambil fatwa ni, fatwa baru. Rupanya nak jadi baik kena menikah 4. Tapi sungguh tuan-tuan, orang panggil dia Mat Skupang. Subhanallah. Bumi ni besok ni akan tahu apa kelakuan kita. Mereka remind, mereka ingat balik, mereka sebut satu persatu. Kita duk rasuah gaji, kita duk tibai, kita duk cedera, kita duk pukul orang, kita duk zalim orang, curi apa semua, kadang sebagainya. Dia, tuan-tuan, kalau semua orang tahu benda-benda macam ni, saya rasa UPSR tak bocor lagi. Betul. Tak bocor. Kalau semua orang yakin dan percaya bahawa bukan sekadar di hari akhirat Tuhan tanya kita, bukan sekadar jahat kita ni besok di hari akhirat orang akan tahu. Bahkan kita masuk dalam lubang kubur pun, kubur akan cerita jahat kita. Subhanallah. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Hari ini tuan-tuan baca dalam surah Al-Baqarah macam-macam orang buat jahat. Muka surat 1 jahat, muka surat 2 pun buat jahat lagi, muka surat 3 jahat lagi, muka surat 4. Makna kata wartawan ni hari-hari cerita tentang orang buat jahat. Cerita orang buat jahat ni lagi banyak daripada cerita orang buat baik. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Dan tidak ada kata selamat datang, bahkan dikatakan kepadanya, bukankah sesungguhnya ada engkau itu seorang yang sehabis-habis aku marah daripada orang-orang yang berjalan di atas belakangku kepadaku. Tidakkah engkau ingat akan segala amal yang menjadi marah aku kepadamu itu? Mengapa kamu berbuat jahat atas belakangku? Mengapakah kamu tak buat baik? Dia cerita.
hang dulu pencuri, hang dulu perogol, hang dulu penyamun, hang dulu perompak, hang dulu perasuah, hang dulu pukul bini, hang dulu macam-macam. Kubur ni satu-satu dia cerita pasal kita. Atau mengapa kamu tidak percayakan Allah dan Rasulnya dan tidak percayakan akhirat? Ini kepada orang kafir. Orang kafir ni dia akan tanya, pasal apa hang tak percaya Tuhan ni hanya satu? Pasal apa hang tak percaya yang Nabi Muhammad ni adalah Rasulullah? Pasal apa? Pasal apa hang duk angkat pula orang lain sebagai Rasul, kamu buat semua? Buat Syiah. Syiah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok Syiah punya yang paling fanatik sekali. Syiah ni dia ada 12 imam. 12 imam ni maksudnya 12 mazhab. Mazhab yang paling fanatik sekali sampai dia menafikan kerasulan Nabi Muhammad. Oh, dia buat cerita bukan main komeh cerita dia. Kononnya Jibril alaihi salam tu masa nak turunkan wahyu dia terlupa. Dia boleh kata Jibril lupa. Patut turun ke Sayyidina Ali. Tapi tak macam mana singgah sat ke Gua Hira jumpa Muhammad, pergi turun wahyu ke Muhammad. Tu yang dia dapat jadi Nabi tu. Kalau tak patutnya Ali. Dia boleh kata Jibril lupa. Subhanallah. Tuan-tuan, yang Syiah ni yang rajin duk bunuh orang sesama Islam ni, bunuh ahli sunnah wal jamaah pasal apa? Kalau tuan-tuan baca buku Syiah, banyak hadis-hadis palsu yang dicipta oleh ulama-ulama penipu mereka. Mereka terkesan dengan ulama-ulama ni. Ulama-ulama dia Syiah ni tuan-tuan, amalan dia apa? Amalan dia berlakon. Mereka pakai sorban besar, mereka pakai jubah besar. Kita nak rasa orang pakai jubah besar ni alim ulama al-warah. Hatta kita pun terpedaya dengan keadaan dia, dengan tengok gerak langkah dia apa semua. Hatta ke satu tahap mereka sanggup cipta hadis-hadis. Tapi disadarkan kepada Nabi. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akalah. Siapa bunuh orang siapa bunuh Islam yang bukan berpegang dengan Syiah, maka dia akan mendekatkan diri lagi kepada Allah dan senang masuk syurga Allah. Tu pasal mereka terkesan, mereka sanggup bunuh orang Islam ahli sunnah wal jamaah pasal mereka yakin hadis-hadis Rasul. Kononnya kalau kita cederakan ahli sunnah wal jamaah tak ada masalah, tapi jangan cederakan orang Syiah. Ni semua hadis Rasul. Dibenarkan siapa-siapa yang tidak beraliran dengan kita, yang tidak sama-sama, yang tak sama-sama, yang tidak sealiran dengan kita, dibenarkan kita ini sakitkan dia, dibenarkan kita ni pukul dia, dibenarkan kita curi barang dia, dibenarkan kita macam tu. Allahu Akbar. Ni yang kata Syiah ni. Maka kubur ni besok ni dia akan sebut benda-benda ni semua. Tidak akan tiba-tiba telah aku perintahkan akan kamu pada hari ini dan masuk kamu di dalam perutku dan jadilah kamu datang kepadaku, nanti kamu lihat perbuatan aku padamu. Kubur kata apa dalam hadis ni? Kubur kata apa? Faiz walitukal yaum. Hari ni hang dah masuk dalam aku. Dulu hampa berkuasa atas aku, hampa boleh buat apa saja hampa suka. Hampa diri atas aku, hampa berjalan atas aku, hampa berlari atas aku, hampa duduk atas aku, hampa cangkui tanah atas aku. Lah, hampa duduk dalam aku ni, aku pula boleh buat apa aku suka. Okey? Kemudian dia kata, baik, dan masuk kamu dalam perutku dan jadilah kamu kepadaku, nanti kamu lihat perbuatanku padamu. Betapa aku kuat balasan amal kamu yang jahat dan amal yang busuk pada masa di dalam dunia itu. Kubur ni semua kubur cakap ni. Nabi kata kubur ni bersuara. Dulu hang berkuasa atas aku, lah aku pula berkuasa atas hang. Sekali lagi aku nak tunjuk satu benda dekat hang. Kemudian Nabi kata lagi fayaltaimu alai. Ini kita faham. Fayaltaimu alai hatta taltaqi alaihi wa takhtalifa adla.
sabda Nabi SAW. Maka kemudian daripada telah masuk orang jahat ataupun orang kafir itu ke dalam kuburnya dan sudah dikabul akan dia, maka kubur itu pun bersatu dan bersedangin. Kita apa tadi? Bersedangin. Fayal ta'imu alaih. Kata bersedangin ni macam mana? Tuan-tuan tengok macam tuan beli daging beku, daging yang kita korban hari itu. Tuan-tuan masuk dalam freezer. Ya, tuan-tuan masuk dalam freezer, besok bini kita nak masuk, tengok dia beku lagu mana. Macam itulah kubur ni dengan mayat. Dia pun rapat. Kemudian Nabi kata apa? Hatta talta'i alai wa takhtalifa adla'a. Hingga dihimpit tanah itu di atasnya dan jadi berselisih tulang rusuknya. Sekali lagi kita baca sambungan hadis ni sampai Nabi tunjuk dengan sahabat. Jari kanan ni menggambarkan tulang rusuk kanan. Jari kiri ni menunjukkan tulang rusuk kiri. Wa takhtalifa adla'a. Maksudnya apa? Masuk tulang rusuk ni berselisih dengan satu sama lain ni, rapatnya sebab dihimpit oleh kubur yang telah bersedaging. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni hadis. Kita bukan ambil daripada mana-mana sumber yang merepek. Kita ambil daripada hadis. Ni akibat orang yang tak memilih jalan Islam. Ni akibat orang yang sengaja dicari pasal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bagi tahu orang ni di kubur, dalam kubur dia kena himpit. Itu baru cerita kubur, belum cerita padang mahsyar, belum cerita neraka jahanam. Subhanallah.